di dalam krisis, dalam detik-detik COVID-19 ini, kita boleh membuat pilihan untuk berehat, tetapi anda tidak. Anda masih ingin meningkatkan ilmu anda di dalam bidang harta tanah ini. Kita dari Redfield akan terus berjuang bersama-sama anda. Kita akan mengadakan program-program sesi-sesi latihan, sesi-sesi mastermind yang boleh membantu kita semua di dalam detik-detik yang amat susah sekarang. Tetapi saya rasa jika kita berganding bahu dan bertungkus lumus bersama-sama, kita akan menerusi perjuangan kita ini dengan baik sekali. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Abang Iwan dan Adik Fahmi. Mereka berdua sudi meluangkan masa mereka untuk menolong ataupun memberi sedikit panduan di dalam masa yang amat susah sekarang. Dan kita akan bersama-sama anda untuk memberikan sedikit pedoman supaya anda akan meneruskan perjuangan anda di dalam bidang harta tanah ini. Abang Iwan adalah salah satu platform owner yang fokusnya adalah untuk di bidang projek marketing terutamanya bagi Bumi Putra Market. Dan beliau telah mempunyai banyak experience di dalam bidang harta tanah bersama Adi Fahmi, dan mereka adalah ejen-ejen yang memang ada membuat transaction selama 85 tahun. Kali ini mereka akan memberikan anda sedikit insights dalam Keller Williams, di mana kita akan memberikan model-model dan sistem-sistem untuk anda meneruskan perjuangan anda di hari ini. So saya akan berikan masa kepada Abang Iwan. I hope you all learn something today. Abang Iwan, take us away. Hai semua. Semua dengar? Okey. Alright. Saya tengah tengok kejap siapa yang ada dalam sini. Oh, John masih ada. So what? Rasa-rasanya John dapat lulus tak BM dah tadi? Please comment dalam dulu. SPM credit tau BM, jangan main-main. Ya. Okey. Betul-betul lulus. Okey, terima kasih John. Thank you. Siapa yang join I see Hai Sinta. Thank you for coming. Abu, Fifi, Sobri, Ji. So many others. Okay, thank you for coming to hear me talk today. Kenapa saya cakap bahasa Inggeris? Saya kena cakap bahasa Melayu juga. Okay. First of all, saya pun susah nak cakap bahasa Melayu. Saya terpaksa mengaku. So ini satu cabaran yang pertama. Yang kedua, saya bercakap depan skrin. Saya tak nampak respon orang macam mana. Orang gelak ke tidak, saya tak tahu. Kalau saya buat lawak, orang tak gelak. Kesianlah saya. Jadi hari ini kami nak ceritakan tentang buku ini, Millionaire Real Estate Agent daripada Gary Keller. Saya rasa ada yang dah ada buku ni. Siapa yang dah ada, tolong komen. Siapa tak ada, boleh beli dengan kami. Walaupun anda dah memiliki buku ini sejak sekian lama, tapi saya rasa anda belum lagi dapat mempraktikkan apa yang buku ni nak. Sebab buku ni saja tak cukup. Dia perlu coaching baru boleh pakai buku ni. Sedikit review, saya rasa buku ni sangat sistematik, saintifik dan praktikal untuk digunakan. Dia bukan satu benda yang general, bukan something yang very vague. Dia very specific. Ada nombor-nombor yang sangat spesifik yang beri perhatian. Jadi pada hari ini saya akan beri sedikit gambaran ringkas apa buku ni nak. Dan kemudian Adi akan share berkenaan antara tool-tool yang kita guna
untuk memastikan kita dapat follow buku ni dengan lebih baik. Buku ni dia dipublish pada tahun 2004 dan Gary Keller buat research dengan top 50 ejen di US pada ketika itu, dan dia kata dalam buku ni benda yang dia dapat masa dia buat research membantu dia menghadapi krisis pada tahun 87, pada tahun 97, dan sebab itu dalam krisis yang kita hadapi sekarang, mungkin kita boleh bincang sikit, COVID-19, extended restricted movement order dilanjutkan, bisnes tak ada, duit tak ada, apa yang kita nak buat. So mungkin nanti kita boleh guna apa yang buku ni ajar untuk membantu kita susun bisnes kita balik dan bersedia dengan market akan datang. Jadi saya kena buat apa ni? Macam mana saya kena share slide? Yes. Okey, semua nampak slide So slide ni 10 slide je, jangan risau. Ejen hartawan hartanah diambil daripada tajuk buku. Buku ni dia menerangkan 3 topik penting. Satu, mindset seorang jutawan atau hartawan. Apakah mindset yang perlu ada untuk seorang ejen tu berjaya dan cemerlang? Kerana tak semua orang boleh berjaya dan jadi seorang jutawan. Dan 30% daripada buku menceritakan tentang mindset saja. Yang kedua, sistem dan model yang betul. So Gary Keller percaya bahawa sekiranya anda hendak berjaya, anda tak perlu menggunakan jalan yang sangat berbeza, sebab sudah ada orang yang berjaya sebelum kita. Yang penting kita follow mereka dan follow apa model yang mereka buat, dan kita boleh mendapatkan keputusan yang konsisten. Apa masalah ejen yang utama pada zaman sekarang, especially mungkin ejen-ejen Bumiputera, income tidak konsisten. Kita sebagai ejen kadang-kadang bulan ni ada close, bulan depan tak ada closing. Bulan ni ada, bulan depan tak ada. Jadi buku ini menerangkan tentang sistem dan juga model yang ada, yang mana kita boleh mendapatkan keputusan yang konsisten, jadi income kita pun konsisten dan stabil. Dan yang ketiga ialah berkenaan dengan GPS, goal, priority dan strategi. So kita dah ada sistem dan model yang betul. Bagaimana kita nak pastikan bahawa kita sedang melalui jalan yang betul, dan bagaimana kita nak pastikan kita progress ataupun tidak. So itu penggunaan GPS, dan itu nanti akan diterangkan oleh Adi. Slide pertama. So ini kita punya agenda hari ini. Kita mindset, model ekonomi, model lead gen, model budget, model organisasi dan GPS. Sekiranya, kalau tengok slide sekiranya perlu disummarizekan buku ni jadi satu slide, inilah slide dia. Slide yang ada segitiga tu, listing, leverage, leads, bawah tu dengan model, dan sebelah kanan ada 135, 411, 30, 60, 90. Kalau nak summarizekan buku ni dalam satu slide, slide ni lah. So Gary Keller mengatakan kalau anda seorang ejen, anda hanya perlu fikir sebenarnya 3 benda saja. Listing, leverage, leads. Saya tak translate ke bahasa Melayu sebab memang tak ada translation direct untuk term-term ni. So saya rasa semua boleh faham. Listing, leverage dengan leads.
So kita first kali kita pergi ke listing. Bila kita cakap pasal listing, first kali berapa listing yang kita ada dan berapa listing yang kita ada untuk capai matlamat yang kita nak capai. Sekiranya tahun ini anda mengatakan saya nak dapat 1 juta. So berapa listing yang diperlukan untuk dapat 1 juta tu? So listing. Leverage ialah berkenaan orang yang bersama-sama kita buat bisnes. Siapakah yang akan membantu kita dalam bisnes kita ini? Siapakah yang dapat membantu meringankan beban berat kerja kita untuk kita menongkar arus dan kesusahan untuk mencapai 1 juta yang kita nak capai. Sebab bukan senang untuk dapat 1 juta. Jadi siapakah yang akan partner dengan kita, leverage antara kelemahan dan kekurangan masing-masing untuk kita dapat 1 juta tu. Last sekali leads. Leads atau prospek. Kalau anda tak ada leads, kalau anda tak ada prospek nak beli properti anda, kalau anda tak ada prospek untuk menyewa properti anda, anda tak ada sale. Tanpa leads, tak ada closing. So, bagaimana anda menjana leads anda tu? Dan bagaimana anda manage leads yang anda ada? Untuk model bisnes sebelum ni, banyak leads yang kita dapat sebenarnya bergantung kepada kita punya marketing, kita punya iklan. Iklan di Mudah, iklan di iProperty. Bila mereka call kita, barulah kita dapat leads. Tapi zaman sekarang sudah berubah. Kita yang kena cari leads. Dalam buku ni dia mention term dia ialah lead receiving dengan lead generation. Banyak kita sekarang ni lead receiving saja, terima saja apa leads yang ada. Tapi apa yang sepatutnya kita patut lakukan ialah lead generation, prospecting yang lebih banyak yang kita perlu lakukan untuk mengenerate leads. So ini kita akan segi tu listing, leverage dan leads. Di tengah-tengah segitiga tu ada 4 stage. Ini saya translate sikit lah. Bawah sekali fikir untuk jadi hartawan atau jutawan. So you have to have that mindset. Yang kedua, dapat 1 juta atau beberapa juta yang anda nak, tapi anda dapat. Tapi mungkin tak tolak kos-kos lagi. Yang ketiga, untung. Untung ni tak silap saya dalam bahasa Inggeris dia receive. You receive 1 million. Maksudnya anda dapat bersih 1 juta. So tadi dapat 1 juta, tak tolak kos lagi. And then receive 1 million, dapat 1 juta, bersih. And then net 1 million ialah apabila anda tidak melakukan closing, anda tak melakukan listing, anda ada orang lain yang buat benda tu semua untuk anda dan anda dapat 1 juta ringgit. So anda bermula daripada mindset, naik ke atas stage yang kedua, anda dapat 1 juta, first stage. Third stage ialah anda untung 1 juta, tolak semua kos. Dan last sekali, yang terbaik sekali ialah bila anda dapat passive income 1 juta menggunakan orang-orang yang anda leverage bersama-sama. So, 3 segi ini sebenarnya menggambarkan apa yang buku ni nak dan untuk menuju puncak hartawan yang anda nak jadi. Bawah tu ialah model-model yang kita ada dalam buku ni. Model ada 4, model ekonomi, model lead gen, model budget dan model organisasi. Ini saya translate lah. Dan bila kita tengok model apa semua ni, satu soalannya ialah bagaimana kita nak pastikan kita ni on the right track. Adakah kita sedang melakukan model-model ni dengan cara yang betul? Adakah kita tengah progress atau kita sebenarnya tengah ke belakang? Bagaimana kita nak check? Jadi benda tu boleh kita ada beberapa tool
Nama dia 135, 411, 30, 16, 90 dan juga beberapa tool yang lain. Nanti Adi Fahmi akan menceritakan tentang 135 sahaja. Di masa akan datang mungkin kita akan buat lagi sesi-sesi yang lain untuk menjelaskan secara detail bagaimana tool-tool ni kita boleh gunakan. Ya. Just untuk slide ni saja saya buka kalau ada sesiapa nak bertanya. Sebelum saya masuk model. Ada soalan? Tak ada, semua okey? Okey. Alright, so kita move on kepada seterusnya. Dah pukul 3. Okey. So, first thing buku ni cerita pasal mindset. Fikir hartawan. Tak semua orang boleh dapat 1 juta. Ini bukan satu benda yang senang. Saya pun masih lagi in progress. Saya mungkin tak cerita sebelum ni. Mindset seorang jutawan ni first kali dan dalam mana-mana sales pun kita perlukan the big why. Kenapa anda nak buat apa yang anda nak buat? Sebab kalau anda follow model-model apa yang Gary Keller cerita ni, dia memang bukan mudah. Memang satu jalan yang agak sukar, tapi ianya ialah something yang orang lain pun pernah buat dan boleh buat. So big why anda kena besar dan goal anda pun kena besar. So sebagai seorang real estate agent yang bergantung kepada sales, anda punya target semestinya mendapatkan income yang sebanyak mungkin dengan kejayaan anda. Kalau anda main bola, semestinya anda nak menang Champions League atau World Cup, barulah berbaloi. Dan kalau anda main chess, mungkin anda nak jadi seorang grandmaster, barulah berbaloi. Kalau anda dalam sales, of course, the number of your income is something yang semua orang mahu tingkatkan dan mahu stabilkan. So, dua benda tu. So, apa mitos-mitos yang ada yang mengganggu kita untuk mencapai mindset tu? So, mitos yang pertama ialah saya tak boleh buat. Kita bagi semua model apa semua, kita bagi semua jalan bagaimana nak berjaya. Saya rasa susahlah nak buat benda tu. Jadi, kita tanya balik kepada diri kita, kalau anak kita sendiri nak belajar naik basikal dan dia kata susah nak naik basikal, asyik terjatuh, apa yang kita akan cakap kepada anak kita? Semestinya kita akan kata cuba lagi, cuba lagi, baru boleh jadi. Jadi kita kalau let's say banyak ejen-ejen Bumiputra di sini, Bumiputra Market 70% daripada population in Malaysia. It's a very big population, sangat besar, cake dia sangat besar. Sebenarnya banyak juga transaksi sebenarnya not recorded. Banyak ejen-ejen di luar sana sebenarnya yang buat deal-deal yang besar. So sebenarnya ada saja peluang untuk anda berjaya dalam market Malaysia, of course. Yang kedua, mitos yang kedua, market saya bukan begitu. Jadi belum cuba belum tahu. Cuba dulu model-model yang ada dalam real estate agent, millionaire real estate agent ni, dan baru kita tengok boleh jadi ataupun tidak. Hilang kebebasan disebabkan model-model yang disediakan. Saya bagi satu contoh lah, nanti kita akan tengok contoh dalam the economic model tu. Kalau anda nak generate 1.2 million, tak silap saya anda perlukan
12 closing satu bulan. Sekiranya anda buat property 250,000. 12 closing satu bulan. Berapa viewing anda perlukan kalau anda nak close 12 listing satu bulan? Susah kan? Dan masa anda akan sangat pack. Tapi bukan maksudnya tak boleh buat sebab anda nak capai 1 million. Kan? So 12 viewing, 12 closing satu bulan perlukan berapa viewing. Jadi mungkin anda rasa hilang kebebasan untuk, sebab bila orang rekrut kita jadi ejen, dia kata unlimited income, no need to come to office, relax saja. Tapi sebenarnya kita adalah master of our time, kita yang kena manage dan schedulekan jadual kita. Yang keempat, risiko tinggi, too risky. Sebab untuk anda dapat 1.2 million atau 1 million, adakah anda merasakan kita spend kosong on marketing? Tak boleh. Kan? Mesti ada some sort of spending untuk anda mendapat sejumlah banyak keuntungan dalam sales anda. So perlu ada sikit bajet dikeluarkan dan kita sebenarnya boleh plan benda tu dan kita kena pastikan setiap apa yang kita spend, RM1 yang kita spend, RM10 kita dapat balik. So itu nanti kita tengok dalam economic model. Klien saya cari saya, so saya tak kisah pasal benda lain. So ini pun satu mitos juga. Sebab klien cari kita kerana standard atau servis yang kita bagi, bukan sebab kita saja. So kalau kita tak beri servis yang bagus, kita tak ada klien dah. Dan last kali, kalau kita letak matlamat dan kita tak capai, maksudnya kita gagal lah. So sebenarnya kalau kita gagal letak matlamat, kita memang tak capai langsung. Kita kena keep trying dan juga kalau fail, kita move forward, kita fail forward. So itu ringkas berkenaan dengan bagaimana kita perlu ada satu mindset untuk kita mencapai goal yang sangat besar dan dengan itu kita dapat income yang sangat besar. So tanpa mindset yang betul, kita akan lambat untuk capai matlamat yang kita nak. Dan sebelah tu ialah gambar tim saya. Saya saja plugkan tim legacy di platform yang saya ada. Lama tak meeting, so nanti kita meeting. So kalau ingat, ini ada 4 model. So ini model yang pertama, model ekonomi. Saya satu model satu slide. So saya ringkaskan seringkas-ringkasnya berkenaan model-model ni. Sebab sebenarnya setiap model ni perlukan 1 hari untuk training. Sebab dia sangat mendalam. Tapi saya ringkaskan kat sini. So kalau boleh tengok slide, ini adalah economic model kalau anda nak capai 1.2 juta revenue, belum tolak cost. Kalau kita anggarkan 3% commission untuk setiap sales kita, maksudnya total sales yang kita kena ada 40 juta. Pada 3 maupun itu. Dan sekiranya market anda harga purata dia 250,000, mungkin anda fokus kepada medium cost apartment. Kalau di Shah Alam ni 250 boleh dapat flats. Kalaupun anda fokus ke market yang sedemikian, untuk 250,000 ke maybe 300,000, anda perlu jual 160 unit apartmen dalam 1 tahun untuk anda dapat 1.2 million. Dan untuk anda jual 160 unit, anda mungkin perlukan 246 listing. Kalau anda dapat convert 65% daripada 246 tu dapat 160 unit anda jual. So anda perlu 246 listing. So ada yang tanya, masa cuti ni nak buat apa? Cuba cek balik, anda ada listing banyak mana?
Cuba anda cek balik listing anda ada berapa banyak. Kalau anda buat projek, adakah unit-unit yang ada dalam projek-projek tersebut cukup untuk anda dapat income yang anda nak. So semua tu didetailkan dalam economic model ini. And then dia last kali tu dia ada 80% conversion rate. Maksudnya kalau anda pergi ke listing appointment 300 kali anda pergi jumpa owner, mungkin ada 20% tak nak anda jadi agent. Jadi hanya 80% je nak anda jadi agent. Jadi daripada 308 unit tu anda dapat 246 listing. 246 saya pada bawah, daripada bawah saya pergi naik atas 246 listing tu anda pergi viewing apa semua, anda close 65%. Daripada 10 klien yang anda bawa, daripada 246 listing tu 65% dijual. So ini pun tinggi juga. Percentage tu pun boleh dibincangkan lagi. So bila 65% dijual dapat 160 unit, 250,000, dapatlah 1.2 million dalam setahun. So dengan 160 unit yang nak closing 160 unit, maksudnya anda perlu closing 13 unit satu bulan. 13 unit satu bulan dan anda kena pastikan anda ada 20 listing satu bulan. So ada satu appointment untuk, maksudnya confirm dah ada 20 appointment untuk listing dan juga confirm 13 viewing untuk anda dapat closing 160. Viewing of course lebih daripada 13 sebab anda tak boleh nak close dalam sekali view terus close, tak mungkin, agak rare. Pernah jadi, sangat jarang berlaku. So mungkin dalam model ekonomi ini, first sekali saya highlight warna kuning tu, ada 3 benda yang anda kena follow. Satu ialah revenue, maksudnya anda tahu anda nak dapat berapa ringgit tahun ni. Anda kena setkan macam tu. Sebab anda sekarang ni tengah buat bisnes. Kita bukan buat part time. Kita buat full time with purpose. So kita nak dapatkan income yang tertinggi yang kita boleh dapat. So berapa revenue anda dapat? Jangan takut nak letak tinggi. And better letak tinggi daripada letak rendah. And then conversion rate pun anda kena tengok. Kalau anda dah viewing sampai 10 kali tapi tak lepas-lepas juga, mungkin anda punya conversion rate kena diubah. Dan juga listing appointment kena jaga. Maksudnya setiap minggu anda kena setkan berapa listing appointment yang saya dah pergi bulan ni. Kalau saya bulan ni kurang, bulan depan kena tambah lagi. Kalau ni sepatutnya ada 25 appointment satu bulan just to get listing. Kalau bulan ni dapat buat 20 je, so bulan depan buat 30, jangan buat kurang lagi. Kena bayar hutang. So anda kena pastikan listing appointment anda ni anda check dan monitor. Sebab kalau tak, kita tak tahu kita kat mana sekarang kan. So ini ialah model ekonomi. Apa target income anda, bagaimana nak capai, dan apa yang perlu dimonitor. Jadi homework kat sini, saya ada tertinggal something sebenarnya. Kalau anda boleh, kalau let's say 13 closing satu bulan, berapa kali viewing anda perlu buat? Cuba letak dalam chat tu. Berapa anda punya conversion rate untuk closing? Kalau anda perlukan 13 closing, so berapa viewing anda perlu buat? Kalau anda perlu 10 viewing untuk satu property, maksudnya 130 viewing appointment. Bagaimana anda nak muat 130 viewing appointment dalam satu bulan? Sangat busy di situ. Okey, semua okey? So ini sama juga dengan kalau anda buat mungkin anda buat industrial area atau anda buat land
deals yang mana number of viewings tu sebenarnya kurang sikit. So itu boleh adjust dan conversion rate pun boleh adjust. So setiap bisnes, walau apa bisnes fokus yang anda buat, sama ada anda buat residential ke, anda buat industrial, anda buat project marketing ke, boleh muat model ni sebab dia general kepada semua. Okay, kita move on to the next slide. Next model ialah model lead generation. Saya tak tukar nama je ke bahasa Melayu sebab memang tak ada one-to-one translation. Paling dekat pun penjanaan prospek. Untuk model lead generation, saya banyak belajar dengan John Quek. Thank you John Quek. Are you here? No. Saya ambil satu slide je untuk lead generation. Bulat-bulat tu ialah anda punya sphere of influence. Anda punya konteks, anda punya database. Dia bermula daripada general public, itu pun saya tak tukar sebab kompetitor nak tukar. General public tak pernah jumpa lagi. Dia masuk ke dalam target group anda. Kalau anda let's say seorang ejen yang bekerja di Shah Alam, mungkin anda punya target ialah orang-orang Shah Alam lah. So tapi yang mungkin anda tak pernah jumpa pun mereka ni. Tapi ada orang macam tu, so target group orang Shah Alam. Ke bawah lagi network that orang yang anda pernah jumpa di Shah Alam atau mereka pernah anda pernah jumpa, pernah call, pernah message, met lah. Dan makin ke dalam tu ialah your closest customers lah, core advocates, allied resources, maksudnya you punya basically you punya kawan-kawan. So kita nak dapatkan daripada orang-orang di luar sana, kalau let's say anda buat Shah Alam sebesar ni, bagaimana anda nak mendapatkan prospek daripada luar sana terus ke dalam dan akhirnya menjadi customer. So bila saya tengok ni, first kali ialah masa saya belajar benda ni lah, kita sebelum ni tak pernah nak organize database kita secara spesifik. Mungkin orang tu call kita untuk certain property, mungkin property tu sold, kita tak tengok dah nombor tu atau kita mungkin tak save pun, kan. Tapi sebenarnya kalau anda tengok balik anda punya database, sebenarnya anda ada banyak peluang untuk buat duit dalam database anda sendiri, kan. So kalau anda tanya saya apa nak buat dalam masa perintah berkurung ni, kan, first kali yang saya akan advise untuk buat ialah go back to your phone contacts, kan. Kemudian try label them dan juga tengok balik kalau mereka perlukan servis kita, sebab mereka ni pernah call kita dulu dan pernah get in touch with us. So kita boleh kumpul dan susun balik database yang kita ada. So dalam Gary Keller punya buku, seperti yang saya kata, buku ni agak scientific, sistematik, dia banyak menggunakan statistik. So beliau mengatakan kalau sekiranya kalau kita tengok grup yang tak pernah jumpa, untuk 50 orang yang anda tak pernah jumpa tu, kalau anda hantar 12 message kepada mereka, some sort of communication, sama ada anda hantar WhatsApp atau anda call atau mungkin anda hantar flyer atau email, dan anda buat itu 12 kali dalam setahun, sebulan sekali mungkin, anda akan dapat satu sale.
So daripada 50 orang, 12 kali kita touch, anda akan dapat satu sale walaupun orang tu tak pernah jumpa. So sekiranya kita gunakan statistik ni, kalau anda mahukan 50 sale, anda perlu keep in touch dengan 2,500 orang. So bagaimana anda nak buat benda tu? Itu yang kita boleh, kalau Keller Williams dia ada software dia yang kita boleh pakai untuk follow up untuk setiap database yang kita ada. Mungkin juga kita boleh pakai CRM sistem yang lain yang ada di luar sana. So kalau untuk orang yang tak pernah jumpa, kita nak buat 50 sale, kita kena dapatkan data contacts of 2,500 orang dan kita akan dapat 50 sale. Just by statistik saja. Sebab kalau 50 orang, kita contact 12 kali, dapat satu sale. Untuk yang grup yang kedua, maksudnya grup yang kita sudah pernah jumpa, pernah call, pernah get in touch with, untuk 12 orang yang kita kenal, kita buat sama ada 8 touch dalam 8 minggu, 8 by 8, atau kita gunakan 32 touch point dalam setahun. Maksudnya kita keep in touch dengan dia 33 kali, kita akan dapat 2 sale untuk setiap 12 orang. So percentage kalau perasan tinggi sikit sebab orang yang kita pernah jumpa. So kalau kita nak 50 sale, kita perlukan 300 orang yang kita pernah get in touch with dan kita perlu buat 33 touch point. So satu lead yang kita dapat jangan dibiarkan bersarang dalam phone book. Make sure kita follow up dan kita berikan perhatian kepada data tu. 33 touch point dan 8 by 8. So ini antara term-term yang kita pakai dalam Keller Williams, 33 touch point dengan 8 by 8. Ini adalah satu cara untuk kita keep in touch dengan our client untuk pastikan bahawa kita boleh dapat sale dengan mereka. So kalau anda tengok dalam slide ni, dalam kalau anda nak dapat, so jadi Keller mengatakan kalau anda nak mendapatkan 1 juta ringgit, anda perlu ada 16,000 target group yang tak pernah anda jumpa dalam anda punya database. 16,000 dan juga 1,765 untuk orang yang anda pernah jumpa. So 16,000 tak pernah jumpa, 1,765 orang yang pernah jumpa, dan anda buat 33 touch point, anda buat 8 kali 8 ni, anda boleh menjana sale sebanyak 1 million. So kita tengok balik kita punya database, adakah kita dah susun database kita sebaiknya, dan adakah kita sudah cukup 16,000 database dalam market yang kita usahakan. Kalau anda buat Shah Alam ada 500,000 penduduk. Berapa nombor telefon orang Shah Alam yang anda ada sekarang? So kalau anda ada 16,000, maksudnya about 10% or less than 10%, anda akan lebih berjaya untuk mendapatkan sale dengan lebih pantas. Dan lepas anda dapat data pula, bagaimana nak follow up? So bagaimana nak pastikan, sebab nak buat 33 touch point, nak buat 8 kali 8. 8 kali 8 ialah untuk 8 minggu anda communicate dengan dia sekali. So dalam 8 minggu anda touch dengan diorang 8 kali. So ini secara ringkas ialah lead generation. Ada banyak lagi yang dia detailkan, tapi secara ringkasnya untuk saya cerita, ini anda perlu ingat ni je. Anda perlu ingat bulatan ni saja. Okay. Untuk seterusnya, model bajet. Sekarang pukul berapa? Okay. Nak habis tadi, jangan risau. Model bajet, dia tak ada complicated sangat. Anda cuma pastikan anda itemize setiap perbelanjaan anda untuk bisnes anda,
dan anda letakkan bajet. Kalau anda sudah melebihi bajet, letak lampu merah. Kalau masih lagi in budget, lampu hijau. Dan fokus kepada setiap perbelanjaan yang anda buat. Yang simpan resit, pastikan anda berbelanja secara berkhemah dan anda hanya belanja bila anda dapat return. Dan kalau anda rasa bila anda belanja anda tak dapat return, tak payah belanja lagi. Stop. Kan, belanja kat tempat lain. So itu secara ringkas model bajet. Okey, untuk model organisasi, okey. So sebenarnya buku ni 5 tahun lepas saya pernah bentang buku ni dan saya cerita pasal model organisasi, tapi sebenarnya masa tu saya tak faham pun apa yang dia nak. Sebab masa tu kita tak ada tool, tak ada orang coach kita apa semua kan. So saya just bentang bulat-bulat. So model organisasi ni sebenarnya sangat relevan kepada orang yang sudah lama dalam industri. Adakah mereka setiap hari hanya nak buat sale demi sale macam biasa? Sebab bila kita sudah beberapa tahun dalam industri, semestinya kita nak berkembang dan lebih maju dan mungkin lebih selesa. So Gary Keller dah buat satu cantik dia punya progress daripada first level, iaitu anda buat sale dan marketing dan juga anda buat admin. So saya rasa 95% agent sekarang ni buat macam ni. Anda yang buat sale, anda yang kena pergi submit ke office. Tapi sebenarnya ada satu lagi level yang anda boleh improve on, iaitu the second level, anda yang buat sale dan marketing, admin side anda ada assistant. Kan? Saya pun adalah part-time assistant, belum full-time lagi. Tapi kiranya dia fokus on admin work dan processing, kita fokus on the business. The third level, fourth level, fifth level, sixth level dan the seventh level. Level yang teratas sekali, yang mana anda ada agent yang fokus mengambil listing, anda ada agent yang fokus on closing listing tu, anda ada seorang CEO yang boleh manage semua agent-agent ni, dan dari situ anda dapat 1 juta. Anda hanya perlu pastikan bahawa listing agent tu menepati apa yang target yang anda perlukan. Dia pun dapat income, kita pun dapat income, buyer punya agent pun dia punya conversion rate tinggi, so dia dapat income, kita dapat income, admin work semua orang ada lain buat, kita hanya perlu pastikan bahawa semua berjalan. So sistem ni ialah something yang sebelum ni kita pun tak pernah tengok lagi. Ada beberapa agent memang sudah menjalankan sistem ni dan this is the best lah, maksudnya anda hanya perlu dapat passive income daripada orang-orang lain dan anda leverage atas talent yang mereka ada. So ini model organisasi, maksudnya anda mungkin bermula dari first level dan anda build up kepada level-level yang seterusnya. Dan untuk terakhir sekali kita akan pergi ke Adi. So saya dah ceritakan tentang model ni apa semua, target lah, ekonomi apa semua. So bagaimana anda nak pastikan anda sebenarnya sedang berada di jalan yang betul. So untuk pastikan anda kena contact Adi. So saya pass ke Adi. Macam mana saya nak pass? Hello, Assalamualaikum. Okey. Okey, dengar. Alright. Okey, terima kasih Abang Ikhwan dengan penerangan yang panjang lebar dan jelas. Dan terima kasih kepada John kerana membuat introduction dalam bahasa Melayu julung-julung kali. Pertama kali saya dengar John cakap Melayu dalam ayat yang lengkap. Okey, saya akan menerangkan berkenaan dengan GPS iaitu 135. Sekejap. Okey, saya faham
ramai di kalangan kita ni yang kurang faham macam mana nak isi GPS tu. Jadi saya akan terangkan sedikit introduction atau pengenalan berkenaan dengan GPS. Apa itu GPS? GPS adalah goal, dalam bahasa Inggeris goal, dalam bahasa Melayu goal. Priorities, P adalah priorities ataupun 3 benda penting. 1 goal, 3 benda penting dan 5 strategi. Okey, G ni macam mana kita nak beri komitmen untuk mencapai goal kita yang besar tu dalam masa, contoh dalam masa setahun lah. Yang P, kita kena mengenal pasti 3 kepentingan, 3 priorities yang akan membantu kita untuk mencapai goal yang kita dah set tadi. Dan GPS, saya terangkan berkenaan dengan GPS. S adalah 5 strategi yang akan membantu untuk kita mencapai 3 prioriti yang kita set tadi juga. Okey. Untuk mengenal pasti apa yang kita perlu isi dalam GPS tu, termasuklah goal, priorities dan 5 strategi. Macam mana kita kena tanya diri kita sendiri. Okey, sebab selama ni apa yang kita nak, kita tak tulis dekat kertas putih ataupun kat mana-mana. Kita just letak dalam kepala kita, kita nak benda tu. Tapi kita tak ada benda yang jelas untuk kita follow sebagai panduan supaya kita dapat mencapai apa yang kita nak. Jadi dekat sini Gary Keller dah memberi penerangan yang jelas dalam, ataupun Abang Ikhwan lah dah menerangkan dengan jelas atas slide dia tadi berkenaan dengan buku Jutawan Hartanah. Okey, wujudnya GPS dan 135. Kita isi apa yang kita nak supaya ia menjadi panduan dan kita boleh ikut dan kita boleh follow. Okey, contohnya family, professional life, rohani, fizikal, siapa yang nak badan sadar ke kan, nak sihat, mesti dia ada step progress dia untuk mencapai kesaduan dia tu. And then personal dan dari segi kewangan, itu semua kita boleh letak dalam GPS, tak ada masalah. Jadi kat sini saya nak fokuskan GPS atau 135 dalam dalam bisnes kita. Okey. Okey, kita kena tanya pada diri kita sendiri, apa perkara besar yang kita nak di mana apabila kita buat sesuatu itu mengenepikan benda-benda yang tak penting. Jadi maknanya kita hanya fokus pada benda yang penting sahaja. Okey. Kebanyakan orang dia ada to-do list, checklist. Dia akan buat benda-benda ikut checklist dia lah yang dia isi. Cumanya kita tak macam Gary Keller cakap, instead of kita buat to-do list, kita buat success list. Success list ni benda yang kita nak, sesuatu benda yang besar dan berjaya yang kita pecahkan dan kita kategorikan setiap daripadanya supaya kita nampak, okey, success list ni kita buat 5 strategi
dan kita akan berjaya mencapai satu goal yang lebih besar. Perbezaan success list dan to-do list. To-do list ni lebih kepada termasuk benda-benda yang tak penting. Success list ni adalah benda yang lebih penting. Jadi kita fokus kepada benda tu saja. So saya akan share saya punya 135. Saya boleh share screen Yep. Sekejap. Okey. Nampak? Yes, can. Okey. Okay. Okey, dekat sini adalah GPS khas untuk coach, tapi saya cuma boleh bagi idea lah. Okey, tak apa. Sekejap. Oh, saya tak boleh nak edit Okey, tak apa. Okey, business goal untuk coach. Sepatutnya saya, okey jap. Saya pergi kepada yang sekarang anda nampak saya share screen Excel apa ya? Business goal. GPS. Under GPS. Saya cuba nak buat editing. Boleh tak? Can you Should be able to. Okay. Maybe your Excel is locked. Okey, kan? Okey, di sini sebagai coach, saya letak achieve minimum of 5 rookies to become senior rank. Okey, sebagai sebenarnya tak ada benda yang betul atau salah dalam untuk mengisi GPS ni. Cuma kita kena ada kefahaman macam mana kita nak isi. Jadi saya cuma boleh share atau buat perkongsian atas apa yang kefahaman saya. Yang saya harap betul lah. Sebab selama ni awal-awal saya belajar berkenaan dengan GPS ni pun saya tak tahu. Saya ambil masa beberapa hari untuk saya memahamkan macam mana saya nak isi GPS. Saya tak faham apa beza priority dan strategi. Okay, so dekat sini G saya letak contoh untuk RAN dalam bahasa Melayu ke Inggeris. Bahasa Melayu pun boleh. Untuk mencapai 300k profit dalam masa setahun dengan 12 deal plus minimum 500k setiap deal. Okey, ini saya contohlah, tapi sebenarnya saya punya GPS pun ni 300k profit dalam masa setahun dengan 12 deal close setahun, minimum 500k setiap deal. Okey, apa priority untuk saya mencapai benda ni adalah untuk pertama sekali yang penting adalah bagi saya yang penting adalah lead generation. Okay, lead generation. Lead generation. Apa strategi saya? Saya buat time block lead generate 3 jam sehari ataupun 2 ke 3 jam. Anda boleh buat berapa banyak yang anda nak lah. 2 atau 3 jam sehari dari Isnin ke Jumaat. Okay. Kemudian nombor 2, saya punya strategi yang kedua untuk priority lead generation saya perlu berjumpa dengan rakan-rakan accountability. Mungkin paling kurang
1 jam dalam seminggu. And then nombor 3, apa bahasa Melayunya? Ataupun be faithful lah. Saya buat campur-campur. Be faithful to my calendar. Role play ataupun berlatih skrip. Okay, berlatih skrip bersama dengan accountability partner. Kelima, mendapat 3 listing baru. 3 bakal pembeli baru. Dan 4 transaction, 4 deal close lah. Okey. Anda nak tiru pun tak ada masalah. Sebab apa, tapi ini saya punya. Okey, nombor 2 adalah nombor 2 saya CRM database. Jadi apa yang selain daripada saya buat, saya fokuskan kepada lead generation. Of course lah, semua listing-listing yang kita ada, kita mesti kita nak manage, kita nak arrange, and kita nak put it online. Ambil masa untuk buat semua tu. Jadi daripada sini itu adalah priority nombor 2 saya, atau dalam bahasa Inggerisnya CRM database. Okay. Nombor 1 strategi saya, mungkin saya akan contact semua ahli keluarga yang terdekat, atau klien yang terdahulu, and then get updated contact information. Contact yang nombor 2. Okey. Hubungi 50 orang dalam seminggu. Dan make sure semua telah dihubungi atau di follow up lah. Kemudian nombor 3, okey, masukkan semua listing atau leads ke dalam database sistem yang kita ada. Sistem contoh KW pun dah ada komen kan. Kemudian kalau you all punya database sendiri, macam saya ada Excel. Saya panggil master list saya lah. Semua listing dan clients, termasuk clients pembeli dan penjual, bakal klien semua saya masukkan dalam satu Excel, di mana dekat situ saya boleh filter out dan saya boleh kenal pasti mana listing-listing yang saya dah masukkan dalam sistem, mana yang belum, ataupun mana yang saya perlu, kalau contoh dalam mudah kita bump balik, atau mana yang dah expired kita kena renew balik iklan. Untuk 33 touches saya boleh update daripada saya punya master list sendiri itu, dan saya masukkan.
Okey, nombor 4 attend CRM training. Yang ni tak kira lah, ini kalau saya tak kira internal atau external. Saya rasa internal kita pun dah ada dan dah cukup bagus. Mungkin boleh keep updated dengan kita punya HQ. Kemudian yang kelima, systemize campaign dan kalender. Ini systemize campaign dan kalender ni contoh, kalau saya nak buat FB ad ke, saya akan cari approach yang betul dan macam mana saya nak susun iklan-iklan saya tu, dan kalender saya pula, saya akan make sure yang kalender saya tak ada masalah synchronization dengan HQ. Setiap hari saya akan check saya punya kalender lah supaya saya tidak ketinggalan, dan apa yang saya buat saya akan masukkan dalam kalender. Kita akan check balik apa yang telah saya buat, okey, check dalam kalender. Okey, sebenarnya follow up and keeping track. Okey, sorry yang ni. Okey, yang ini saya masih belum buat lagi, tapi cuma saya just letak dululah, online presence. Saya rasa Abang Ikhwan banyak buat online presence dalam Facebook dan dah ramai orang kenal dia. Dia agak famous. Cuma saya macam masih ada wall. Cuma saya cubalah untuk belajar. Cuma dekat sini saya just letaklah online presence supaya orang kenal siapa kita, dan kita nak create trust. Kita nak create trust, menimbulkan kepercayaan kepada orang lain supaya apa saja yang kita berkongsi, mula kita beri ilmu, kita berkongsi, dan kalau kita menjual pun kita tak menjual secara direct. Apabila dah ada kita punya client database kita sendiri, mungkin daripada situ klien-klien kita akan datang kepada kita dengan sendirinya. Jadi Adi, yes. Adi, saya ada beberapa soalan. Ya. Okay, you kata priority 1, 2 and 3. So priority tu untuk lebih clarification, bermakna apa priority yang kita set, dia kena link balik kepada goal ke? Yes, sebenarnya semua 3 priority ni dia kena link kepada goal. Dia mesti ada kaitan. Okay, so if let's say ada benda yang nak dibuat, because that hari itu you cakap to do and should do, something like that kan? Yes. So kalau itu tidak dalam list kita, yang bukan priority kita, apa yang you akan buat? Kalau for example somebody tanya you to do something tapi dia bukan priority you, apa yang you akan buat? Okay, maksud you tak dapat nak bezakan to do list dengan success list. Betul. Okay, to do list ni macam contoh kalau you nak pergi jalan jauh kan? Hello? Ya. Okay, kalau you nak pergi jalan jauh, you mesti make sure you nak jalan jauh dalam nak sampai dalam satu tempat tu dalam masa 3 jam. Okay, so dalam masa 3 jam tu apa yang you kena buat? To do list, you have to make sure that your car and atau you punya kenderaan dalam keadaan elok, dan perut you tak lapar. You kena pergi kedai untuk beli, singgah kedai untuk beli roti ke. Kemudian you check apa yang you punya temperature okey ke, you ada tire pressure cukup ke, dari segi safety kan. Tapi success list ni untuk you capai you punya destination dalam masa 3 jam, apa yang you kena buat?
You kena contoh buka Waze, you kena check dekat mana yang tak jam. You nak ikut jalan mana, and then you create your own checkpoint. Okay, dekat sini I kena sampai pukul berapa. Okay, and then you kena press you punya kereta tu laju mana you nak. Takkan you nak sampai dalam masa 3 jam, jarak perjalanan you 300 km kan. Takkan you nak bawa km per hour kan. So you have kena ada success list untuk capai 3 jam dalam jarak yang tertentu, yang reliable and reasonable reasons. So faham? Database and success. To-do list dengan success. To-do list ni lebih kepada you boleh buat, cumanya benda-benda yang tak penting you take out. You rasa benda tu penting yang you boleh measure. Okay, thank you. Okay, sama-sama. Okay, jadi semua okay ya. Priority nombor 3 pula, saya sambung sorry. Online presence dalam netizen punya dunia. Kat sini saya set up online presence. Hi Adi. Yes, hi. There's a few questions in the group chat. Okay. Oh. So Nizam ask macam mana nak monitor each of the strategy. Ada template atau review every month? Dan also success list nak position di mana? Daily routine atau letak dalam GPS? Soalan nombor 1 apa tadi? So is in the chat as well. Can you see the chat? Okay, wait. Check. The latest chat. Okay. Soalan dia macam mana nak monitor strategi tu? Mana nak monitor ada each template strategi? untuk review monthly ke macam mana? Okay. That's why saya tak terangkan lagi. GPS ni kalau boleh apa yang kita dah masukkan dalam ni kita print out, kita tampal dekat dinding supaya kita nampak. Macam saya cakap tadi, saya ada letak dalam kalender kan. Dekat situ saya keep track. Dan kita pun ada accountability partner yang kita boleh remind each other whether kita dah jalankan setiap apa yang kita dah isi. So itu cara saya lah. Yang soalan nombor 2, suggested CRM database system yang free. CRM database system yang free saya rasa banyak juga dekat Google tu. Mungkin boleh cuba sendiri. Cuma apa yang saya buat manually. Yang nombor 2, success list nak position di mana, daily routine atau letak dalam GPS, suka hati. Cuma success list ni kalau tak ada ruang dalam strategi ni, you all boleh conteng-conteng you punya GPS punya shapes. Tak perlu ikut sangat petak dia dalam tu. Kalau you all nak buat in Excel yang petak lebih besar pun boleh, tak ada masalah. Success list ni kalau macam saya letak kat tepi. Berkaitan dengan apa yang kita tulis dalam GPS. Kita pun ada komen. Okey. Menjawab soalan tak, Nizam? Ada apa-apa soalan lagi tu? Siapa-siapa ke? Sila tuliskan dalam chat box kalau ada. Nizam cakap okey. Okey. Okey, so saya sambung Okey, dekat sini priority untuk online presence saya supaya orang aware saya punya keberadaan di alam maya yang fana. Okey.
selama ni memang saya banyak update apa yang saya buat berkenaan dengan hartanah ni dalam saya punya personal Facebook saya. Walaupun saya kurang marketkan saya punya listing, saya ada marketkan tapi saya kurang. Sebab saya lebih suka menggunakan personal Facebook profile saya sebab dekat situ saya dah ada kawan-kawan, keluarga, klien saya pun semua saya masukkan semua. Kadang-kadang saya tak cari klien saya pun, klien saya yang cari saya yang nak add friend kan. Jadi saya dah tak ada pilihan lain. So saya proceed lah menggunakan profile Facebook saya. Jadi saya banyak update apa yang saya buat berkenaan dengan Facebook. Saya banyak update apa yang saya buat berkenaan dengan hartanah. Menunjukkan yang saya masih dalam pasaran. Walaupun saya dah lama, kadang-kadang ada klien yang saya dah terlepas pandang tapi dia ingat saya 3 tahun lepas. Dia call saya, dia kata, Adi, adakah awak masih dalam bidang tanah? Of course I am, kan? So itu mungkin salah saya terlepas pandang. Saya nak memberitahu dia yang saya masih dalam bidang ni. So secara tidak langsung saya punya Facebook profile saya memberitahu kepada orang ramai kita masih dalam bidang ni. Cuma apa yang saya nak buat sekarang saya nak menguatkan akar saya. Menguatkan akar supaya orang aware yang saya ni bukan sekadar menjual tapi saya orang panggil apa? Influencer. Influencer untuk hartanah. Jadi bila saya tengok influencer hartanah tu sekali dia update status-status yang biasa-biasa je pun boom, ramai orang engage kan, ramai orang like. Sekali dalam masa seminit beratus like. Jadi kat sini kita cubalah, saya cubalah untuk buat macam tu. Cuma sekarang ni belum masih mengumpul kekuatan setup and Okay, mungkin saya boleh tolong summarisekan sikit untuk Adi. So pertama kita kena tentukan goal yang kita nak set, maklumat yang kita nak set dulu. Yeah. So macam tadi Abang Ikwan terangkan, kita boleh gunakan economic model. Yeah. For example, kalau kita nak, Cik Adi punya nak 300,000 gross untuk 1 tahun, so kita kena guna economic model tu, kita kena kira balik berapa closing kita kena buat, berapa appointment kita kena buat. Yes, betul? Okay, and then kemudian lepas kita tentukan goal maklumat kita, so kita then kena set 3 priority untuk tolong kita mencapai maklumat tu. Yes. And then each priority kita kena ada 5 strategi untuk priority tu supaya kita boleh mencapai goal lah yang kita dah set. So kalau priority, benda yang kita nak buat itu bukan priority, bukan strategi, so kita tak akan buat lah. That means kita akan tepikan dulu kerana kita tahu benda yang kita nak buat tu actually tak akan tolong kita untuk mencapai maklumat kita. So I think overall GPS ni dia akan tolong kita buat lebih fokus. Kita akan tahu apa yang kita kena buat untuk mencapaikan goal yang kita dah tentukan. Ya, terima kasih kerana summarize penerangan saya yang tak seberapa. Tak. Memang baik kalau because Adi tu share apa yang you buat kan, macam mana nak buat GPS tu tak. Tapi I just thought maybe boleh summarisekan lah, senang orang nak tahulah. So actually GPS ni memang akan bagi kita arah yang apa yang kita nak tujukan, apa yang kita nak capai dengan maklumat tu. Yes, betul. Jadi terima kasih. Saya rasa you all dah dapat idea macam mana nak isi you all punya 135 atau GPS tu. Ataupun kalau siapa yang tak faham mungkin boleh refer kepada coach masing-masing. Okey, Adi ada satu soalan. Ya. Klien saya ada yang tanya, adakah harga hartanah boleh turun dengan keadaan ekonomi sekarang? Ini adalah daripada satu saudari nama dia
Alhamdulillah. Ada apa-apa tips tak untuk saudari ni? Oh, ini sebenarnya dah lari tajuk, tapi Ya. tapi itulah kalau tanya ni saya tak rasalah harga tanah akan turun tiba-tiba, sebab sekarang ni orang nak membeli pun kita dilimitkan dengan kita punya perintah berkurung dekat rumah ni. So harga tanah status quo sama, cuma we have to brace ourselves lah. Dengan keadaan ekonomi sekarang ni saya tak boleh nak cakap, sebab saya pun masih observe. Okay. And then seorang lagi saudara tanya, ada apa nasihat kepada rakan-rakan yang di luar sana yang tengah struggling sikit sekarang dengan ekonomi yang tak tentu, dengan MCO yang sudah di extend. Ada apa-apa tak nasihat? Nasihat saya stay at home first, stay at home. Jangan merayau. And kita sebelum ni kita keluar untuk jumpa orang apa semua kan, tapi sekarang kita kena ubah shift campaign kita ubah, kita tukar approach kita dengan contoh ini adalah contoh kreativiti yang kita ada, kita gunakan teknologi yang kita ada untuk kita teruskan berhubung, teruskan belajar, dan kalau boleh, saya tahu sebenarnya susah untuk kita jual harga power secara fizikal klien-klien kita kepada rumah yang dia nak beli tu secara fizikal. Saya tahu memang susah. Kalau ada pun is very lucky lah. Yang klien yang betul kaya nak buang duit macam tu lah. Tapi kita cuba untuk kita cuba juga, bukan saya cakap kita stop. Walaupun kita tak boleh nak bawa klien pergi tengok rumah, tapi kita cuba cari yang lain, virtual. Kalau dia nak, dia nak lah. Kalau dia tak nak, kita pun tak boleh buat apa, tapi kita sudah mencuba. Abang, ada apa-apa nasihat tak untuk rakan-rakan seperjuangan yang di luar? So kira ni conclude the last session lah before kita end the session. So going back, kita keadaan sekarang, satu RMO baru extend lagi 2 minggu. So kita kat rumah lagi, kita akan berada di rumah sebulan. And then loan, so 6 months deferred payment untuk bank. Kalau apa ni, kiranya orang sekarang memang sangat tough lah. Dan sebenarnya kita memang kena berada dalam keadaan yang mana kita berhati-hati, tapi pada yang sama sebenarnya kita kena double our effort dengan daripada yang biasa. Dalam keadaan yang kita terkongkong di rumah, sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat yang sebelum ni kita tak boleh buat, atau kita asyik terlepas nak buat. Contohnya saya go back kepada lead generation model yang saya tunjuk tadi. Database, kan? Adakah anda dah susun database anda semula? Kan? Adakah anda simpan semua nombor yang anda pernah close deal klien sebelum ni? Adakah anda in touch dengan mereka? Saya rasa kalau anda call anda punya klien sekarang, mereka mesti nak cakap dengan kita. Sebab apa? Sebab bosan kat rumah. Kan? Asyik-asyik tengok muka yang sama. So bila ada phone call, mereka okey, kan? Kita call mereka, tanya apa khabar, sihat ke, jangan keluar rumah, kan? Tanya balik, dulu rumah yang nak jual tu ada lagi ke, kan? Boleh ke saya work on it,
kan. So go back to your database, susun balik dan keep in touch. Saya nak share juga, saya sekarang ni tengah buat logbook dan juga untuk PEA saya. So antara cara saya track back my previous activity, saya tengok balik WhatsApp yang lama. So saya scroll balik WhatsApp until last year May, kan. Dan juga saya keep in touch balik dengan semua klien-klien saya yang sejak May tu, yang mungkin saya dah tak tegur. Just from that simple activity saya dapat 20 listing from May. Of course saya tak boleh, tapi saya tahu okay, this property ada nak jual, kan. I keep it, kan. So because yes, it's a market downturn sekarang, orang semua sedang susah, tapi pada saya every time ada bawah apa-apa yang jatuh ke bawah dia akan naik atas balik, kan. So kita sekarang ni di rumah kena prepare diri kita untuk naik. Jangan kita terlepas peluang nak naik tu, kan. So kalau kita tengah lumba lari, kalau kita tengah lumba lari, kita berada di landasan tu, kita tengah duduk tu, kita nak ready nak naik, kan. So be in that position, be ready. Bila ada horn tu tembak, kita terus lari, kan. Jangan pada masa tu baru kita nak datang kat lane tu, kita dah terlambat, we miss the boat. Sebab every time market goes down, it will go back up. Cuma adakah kita akan naik sekali atau tidak je. Jangan terlalu berehat di rumah sampai kita terlepas our next chance. Sebab kalau kita tengok balik historically, 2010, 2009 wasn't a good market. Tapi 2011, 2012, 2013 it was booming, kan. Dan siapa yang tak engage dengan benda tu, dia akan miss the chance, kan. Sebab market akan pusing-pusing balik, kan. So apa yang kita boleh buat? Satu, database. Yang kedua, let's say dulu anda nak sangat buat website sendiri, contoh adifahmi.com, kan. Tapi tak pernah nak buat. Inilah masanya nak buat. Sebab anda tak nak keluar, anda hanya perlu duduk rumah saja. So benda-benda yang kecil-kecil ini yang anda perlu lakukan untuk pastikan you are there when the next boom come. Sekarang ni kena persevere saja dan bertahan, dan kita get ready ourselves for our next business. Itu sajalah daripada saya. I pass the baton back to John, who is here now already. Okay, thank you everyone. I just came out from a different room, nak buat banyak Zoom ni. Saya zoom in, zoom out tadi ya. I hope everyone learn something today. Apakah ada sikit-sikit ilmu yang boleh ambil balik dan praktis sekarang? Anyone? Apa-apa ahas, and you all get any ahas, anything that you want to share on the chat box, or what are the things that you have learned so far that like maybe some of you can share right now? Buat success list, absolutely. Banyak orang ni dia buat to-do list saja tapi dia tak buat success list. Success list maknanya you have to make it, you need to make this work. If not, it's not going to hit your goal. So that's how you want to do a success list. Absolutely right, Kyrie. Thank you for sharing. Apa-apa ahas that people want to share here today? Be creative, absolutely. Nak corakkan perbualan dengan klien pun kita kena buat sedikit pemikiran sekarang. Nak fikir macam mana kita nak adakan perbualan dengan klien. So I think these are some of the things that we need to be creative, right? Nak touch base dengan klien sekarang also, you cannot call dia nak minta nak beli barang, tak boleh kan. You kena send them some information, be creative in how kita nak adakan perbualan dengan mereka. Minda anda perlu kuat. You kena main YouTube video di mana Malaysia menang Thomas Cup dulu yang lagu tu. Jika kau fikirkan kau boleh, ingat tak lagu tu? Yang mereka yang masih tak begitu muda akan ingat that Malaysia pernah menang
Piala Thomas tahun 1993, I think 1992, I can't remember. Right, so that's the kind of mindset kita kena ada, okay? Ya, kalau boleh kau boleh 1992. Thank you for sharing. Ya, I dah lupa dah ni, dah tua dah. Okay, I hope everyone learned something today. Thank you very much. Kita ada sesi-sesi training, sesi-sesi latihan yang kita akan bermula esok pagi. Ini dia sesi-sesi kita. Kalau kamu nak semua orang saudara-saudari nak information about this training, stay back and then speak to Samuel yang get connected with you all. Dia akan hantar link for you all to register. I think some of these trainings are very relevant to what Abang has shared today. Dia akan berbincang dengan lebih mendalam lagi. Abang is setting the tone and giving us a perspective of how some of the models and systems that we have. So I think these are the trainings that I really appeal all of us to go in and learn so that we can be a bit deeper in our business. Okay, thank you very much. Enjoy the rest of the afternoon. Thank you, Abang. Thank you, Ali Fahmi. Thank you very much for sharing. Thank you.